الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ayat yang ke-18 ayat yang ke-17 ya, ayat yang ke-17 dari surah Ar-Rum. Firman Allah Ta'ala, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun wa min ayatihi أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Firman Allah Ta'ala, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun
Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil'alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa kamu dan warna-warna kulit kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mengetahui. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, beberapa ayat yang kita baca sambungan daripada ayat yang sebelum daripada ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita tentang keagungan memulakan penciptaan makhluk. Dan Allah menceritakan pula Allah Ta'ala yang akan mengembalikan semula, yakni menghidupkan semula manusia sebagaimana ia mencipta manusia itu buat pertama kalinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahawa penciptaan manusia itu seharusnya menjadikan iman manusia itu semakin bertambah apabila difikir dan direnungi dengan betul-betul kebijaksanaan dan keagungan Allah Ta'ala yang maha mencipta itu akan melahirkan di dalam diri seseorang yang beriman sifat bertasbih, iaitulah menyucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Sebab itu apabila dilihat daripada kekuasaan Allah Ta'ala yang mencipta dan mengembalikan semula, manusia sepatutnya bersyukur kepada Allah. Bila dia merenungi, akan timbul daripada lidahnya, daripada hatinya bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha sempurna. Dan Allah Ta'ala menyebut kepada kita dalam ayat yang ke-17, iaitulah
Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Bertasbihlah kepada Allah Ta'ala ketika kamu berada pada waktu petang hari dan pada waktu subuh, ini waktu pagi. Di sini tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya bertasbih kepada Allah. Tasbih ini ialah dengan ucapan subhanallah. Subhanallah yang bermaksud maha suci Allah. Maha suci Allah itu maha suci apa? Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, kecacatan, kelemahan. Maha suci Allah daripada segala sifat makhluk. Maha suci Allah daripada segala-galanya. Sebab itu apabila kita melafazkan subhanallah, biar timbul di dalam hati kita sifat tadi. Dalam hati kita itu mensucikan Allah Ta'ala. Dan kita hendaklah merenungi bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha suci daripada segala-galanya. Itu bukan hanya sekadar di lidah itu sahaja, tetapi tuan-tuan sekalian, bila kita tengok kepada alam semesta yang luas ini, maka kita akan merasakan benar-benar Allah Ta'ala itu maha suci. Dan bertasbih di waktu pagi, di waktu petang, hina tumsun. Subhanallah. Banyak ayat-ayat Quran yang suruh kita bertasbih kepada Allah Ta'ala pada waktu pagi dan pada waktu petang. Wa hina tusbihun, bertasbih pada waktu pagi, petang, pagi. Maka tuan-tuan sekalian, ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa bukan sahaja manusia yang bertasbih kepada Allah. Ada ayat-ayat Quran yang menyatakan bahawa ada binatang, makhluk-makhluk Allah Ta'ala, termasuk langit dan bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, termasuk burung-burung. Tentu sekalian disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat-tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu melihat? Melihat di sini maksudnya, tidakkah kamu tahu bahawa sesungguhnya bertasbih bagi Allah itu segala yang ada di langit dan di bumi, dan begitu juga burung-burung yang tersusun, yang beratur. Semuanya itu mengetahui cara salatnya, mengetahui cara tasbihnya masing-masing. Ada kaedah dia. Makhluk-makhluk Allah Ta'ala, semua makhluk-makhluk ini bertasbih kepada Allah, tapi cara tasbih itu tak bunyi macam kita. Bahkan guruh yang berbunyi di langit itu merupakan tasbih juga, dan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan begitu saja, bukit gunung ganang, inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashyi wal-ishraq. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami yang menjadikan bukit gunung ganang yusabbihna bil-'ashyi wal-ishraq,
Dialah yang bertasbih kepada Allah Ta'ala ni bil asyi wal isyraq. Dia bertasbih kepada Allah dengan di waktu pagi, di waktu petang, dan di waktu terbit matahari, di waktu pagi. Tuan-tuan sekalian, hatta kepada semut-semut bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, tasbih ini sangatlah penting dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok, bila Allah Ta'ala nak memulakan peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala mulakan dengan tasbih, nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha suci daripada sifat-sifat makhluk. Dia berkuasa atas segala-galanya. Dia mampu melakukan apa saja yang dikehendakinya. Maka Allah Ta'ala kata subhanalladzi asra bi'abdih, sehingga akhir ayat itu. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita apabila ditimpa dengan ujian-ujian daripada Allah, maka bertasbih kepada Allah. Kalau orang kata macam-macam, kita kata begitu, kata begini, maka bertasbih kepada Allah. Termasuk dah juga dalam erti tasbih ni adalah orang yang semayang. Alim ulama dia kata tasbih itu dengan mulut, dengan lidah kita sebut subhanallah. Ada ulama menyebutkan dalam keadaan yang lain, dalam ayat yang lain dia terbuk dan tasbih itu erti semayang. Sebab apa? Di antara perkataan yang kita sebut dalam semayang itu ialah tasbih. Tasbih. Tasbih itu tasbih ketika kita rukuk. Sebut dia banyak-banyak. Bangun malam, bangun pada waktu pagi, kita rukuk, tasbih banyak-banyak. Bangun daripada rukuk, i'tidal, kemudian sujud, tasbih banyak-banyak. Subhana rabbiyal azim dalam rukuk, subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Sebut. Tuan-tuan sekalian, ada ulama mengatakan sembahyang itu adalah salah satu daripada bentuk tasbih. Fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka kata kepadamu. Nabi tak ada benda orang tak kata ke dia. Orang kata macam-macam. Sehingga Nabi susah hati. Allah Ta'ala kata sabar dengan apa yang mereka katakan kepadamu. Wasabbih, sabar dan bertasbihlah dia. Bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Ini dalam surah Taha kita dah baca dulu. Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan tasbih ini. Suruh tasbih setiap pagi, setiap petang, sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari, dan sepanjang malam, dan juga sepanjang di hujung dua siang. Di hujung dua siang. Ini tuan-tuan sekalian disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah ayat-ayat yang berkaitan dengan tasbih. Jadi tasbih tuan-tuan sekalian, banyakkan tasbih. Tu Ustaz dia kata hari tu kata la ilaha illallah, hari tu kata apa benda ni, astaghfirullah, hari tu kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hari tu kata apa benda ni, banyak lagi tasbih, apa ni, zikir-zikir. Tuan-tuan sekalian, ya, semua zikir-zikir itu disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tasbih. Termasuk tasbih ini banyak disebut di dalam ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka semua ada kelebihan. Maka tuan-tuan sekalian, kita buat hak mana kita suka. Kalau boleh buat belaka, tu lagi baik. Tak boleh buat belaka, jangan tinggal belaka.
Kita pun tak boleh buat belaka, tak boleh buat pakai tinggal belaka. Jadi pagi-pagi duk sibuk minum air dah. Minum air duk kedai kopi cari suak kabur. Nombor 1 cari suak kabur dulu. Jadi tuan-tuan sekalian, hak ni tuan-tuan sekalian, berzikir sikit pada Allah, antaranya tasbih pada Allah Taala. Tu. Jadi tasbih ni penting. Sebab tu dalam hadis disebut kepada kita, siapa yang kata subhanallah wa bihamdih, kita sebut acak kali dah ni, biar ulang lah. Ulang tu biar masuk dalam kepala kita dan kita jadi suka untuk beramal. Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Sebut dia. Nak sebut masa mana ikut pandai. Waktu terbaik tuan-tuan sekalian sebelum fajar, sebelum subuh. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Tuan-tuan sekalian, tak apa 2 minit. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Tak apa 2 minit 100 kali. Terawak dah saya. Jangan baca kuat. Kalau baca kuat memang lambat. Subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Lambat lalu. Tidak payah baca kuat. Baca slow. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Jangan tak bunyi. Tak bunyi. Bilang dah. Telinga tak dengar. Tu. Jadi biar bunyi sekadar telinga kita, tak perlu kuat-kuat. InsyaAllah dengan tasbih yang kita sebut itu, Allah Ta'ala kata dihapuskan dosa dia walaupun seperti buih di lautan. Walaupun seperti buih di lautan. Subhanallah bihamdi. Maka tuan-tuan sekalian, mudah je. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Allah, tuan-tuan sekalian, saya dah kata orang lain, saya pun payah juga. Jadi bila kita khabar ke orang ni, jadi kita tak sabar, kita tak buat. Jadi kita malu ke diri, jadi kita buat. Jadi gitu nak khabarnya, bila kita khabar ke orang, jadi kita malu ke diri. Aku khabar ke orang, aku tak buat. Jadi dia mari dalam diri kita tu rasa malu ke diri, akhirnya kita buat. Akhirnya kita buat. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab tu saya khabar. Dia ulang semua ni sebab saya payah nak buat juga. Jadi dia ulang semua jadi biar malu ke diri. Allah Ta'ala, Rasulullah SAW kata apa? Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Kalimatan khafifatan ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah, acak kali kita sebut ni. Saya pun sebut acak kali. Untuk peringat diri. Baik. Allah Ta'ala kata apa? Kalimatan. Jadi ada lagu dah. Saya tak erti nak nyanyi, tapi biarlah. Tuan-tuan nak nyanyi lah. Tak apa. Tapi amal. Tujuan lagu tu nak suruh mudah mengapa. Kalimatani khafifatani ala lisan. Ala lisan. 2 kalimah ringan pada lidah. Ringan pada lidah, sebut pada lidah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Saqilatani fil mizan. 2 ni berat pada timbangan. Tuan-tuan tahu tak? Amalan tuan-tuan sekarang berat mana? Tak tahu dah, kita tak tahu belaka dah. Amalan kita tak tahu berat mana amalan kita. Berat dosa ke berat pahala? Atau kita tak tahu belaka. Maka tuan-tuan sekalian, carilah amalan yang mudah biar berat timbangan kita. Jadi jangan pula tinggal semayang disebut hak ni saja. Jangan sampai gitu. Jadi kita tuan-tuan sekalian, hak semayanglah. Hak yang kita buat amal. Kita cari amal-amal yang mudah kita buat. Kemudian tuan-tuan sekalian, pahala dia besar. 2 kalimah yang senang disebut, ringan disebut pada lidah, berat pada timbangan, disukai, dikasihi oleh Tuhan yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebut. Dasar ikut tak imam. Dari tak imam tak sebut, kita tak sebut. Dia tak semesti lepas semayang. Dia bukan zikir lepas semayang. Lepas semayang ada hak zikir-zikir yang diamalkan oleh Rasulullah, hak sunnah. Jadi zikir ni boleh buat bila-bila. Boleh buat bila-bila.
Saya sebut lagi zikir yang disebut oleh, yang diajar oleh Nabi SAW kepada isteri Juwariyah. Satu hari Nabi SAW nak pergi pasar. Dia tengok isteri dia tengah duduk berzikir pada Allah Ta'ala. Dia biar je lah. Nabi balik tengah hari, tengok isteri dia duduk berzikir lagi. Kita kata duduk atas jadah lagi berzikir pada Allah Ta'ala. Maka Nabi tanya, buat apa? Dia ada zikir kepada Allah Ta'ala dari pagi tadi. Dari pagi tadi ya. Nabi kata, nakkah aku ajarkan kepada kamu, kalau mu buat, cukup mu baca 3 kali, memadai mu daripada mu duduk pagi tadi sampai ke tengah hari ni. Sebut 3 kali je, padahal. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. 3 kali sebut. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi ridha nafsihi zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi ridha nafsihi zinata arshihi wa midada kalimati. 3 kali. Sampai seminit 30 saat dah apa? 3 kali sebut. Ya. Amalan 3 kali sebut waktu pagi. Ditulis dalam maksurah, kita sebut 3 kali pagi, 3 kali petang. Azkar sabah wal masa. Okey, zikir waktu pagi, waktu petang. Tasbih, itu masuk tasbih. Baik. Jadi amal. Hak kita tahu sikit banyak ni amal. Hak mana kita boleh buat. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Tu nampak disebut tadi waktu petang, waktu pagi. Kemudian itu wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Waktu petang hari dan di waktu zuhur. Waktu zuhur. Baik, maksud bertasbih dalam ayat yang ke-17 ialah bersembahyang. Okey, di sini dia ada ulama kata ia makna bersembahyang. Ayat-ayat 17 dan 18 menerangkan tentang waktu sembahyang yang 5. Okey, ini juga kata alim ulama bila dia membahaskan ini, subhanallah itu artinya sembahyang. Sembahyangnya baca bila? Hina tumsun, yakni waktu petang, wa hina tusbihun, waktu pagi. Waktu petang ini semayang asar, semayang maghrib. Okey, semayang maghrib dan semayang asar. Wa hina tusbihun, semayang subuh. Wa ashiya, semayang isya. Wa hina tudhhiru, semayang zuhur. 5 waktu di situ. Ini kata alim ulama, dia bahas hak ni juga. Dia kata ni juga ayat 2 ayat ni menentukan waktu salat itu. Dan yang disebutkan subhanallah itu makna dia salat. Salat ketika mana? Tumsun, tusbihun. Okey. Kemudian asyiyah, ahina tudhhirun. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Taala sekalian, di sini disebut kepada kita walahul hamd. Sebab biasanya kalau tasbih akan disertai dengan tahmid. Kata kita subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi adada khalqi. Dia seolah-olah berakal, dan Allah Taala selalu sebut gitu. Banyak ayat yang Allah Ta'ala rangkaikan tasbih kemudian pujian bagi Allah, mensucikan Allah kemudian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kenapa puji Allah kemudian kita tasbih menyucikan Allah, kerana kita puji Allah Ta'ala? Kerana semua benda yang ada, tuan-tuan sekalian, alam semesta yang Allah Ta'ala buat, diri kita yang Allah Ta'ala ciptakan dengan sebaik-baik kejadian ini, tuan-tuan sekalian, wajib kita syukuri dengan mengucapkan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Orang yang sebut perkataan alhamdulillah, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW,
Alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Sebut kata Alhamdulillah. Sebab itu banyak kan puji-pujian bagi Allah Ta'ala. Dan sebahagian puji-pujian itu selepas kita mendapat nikmat, selepas kita makan, selepas kita tidur, selepas daripada keluar tanda, kan nikmat tu tuan-tuan sekalian. Lepas kita makan, kita baca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Pujian bagi Allah. Bangun daripada tidur, kita Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Keluar daripada tanda Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang mengafiatkan aku, memberi kesihatan kepada aku. Jadi alhamdulillah, puji bagi Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, biasanya lepas pada nikmat ni, maka kita banyak-banyakkan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kalau kita tengok, kalaulah Allah Ta'ala jadikan manusia ni hidup tak mati-mati, daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, kita boleh tengok, boleh jadi lagu mana tak mati orang. Berapa umur tu Allah Ta'ala jadikan sampai satu masa mati. Tapi kalau Allah Ta'ala buat mati semua sekali manusia, tak ada orang hidup pula. Sebab tu Allah Ta'ala buat tuan-tuan sekalian, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa maksud dia? Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan sekalian, daripada tidak ada, Allah Ta'ala lahirkan manusia. Tu daripada orang tak ada kepada ada. Daripada ada, yukhrijul hayya yukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian hak hidup, akhirnya Allah Ta'ala mati. Akhirnya dunia ini jadi seimbang. Dunia jadi seimbang, tuan-tuan sekalian. Seimbang dunia ni. Kalau kata semua manusia tu hidup belaka, tak mati-mati, kita tak tahu apa akan jadi pada dunia ni. Duk penuh sesak dengan manusia, ada tua, ada hak muda. Allah Ta'ala hidupkan manusia, lahirkan dia. Ada yang mati, kemudian hidup, lahir, hidup, mati. Itu silih berganti itu telah menjadikan dunia ini seimbang. Telah menjadikan keadaan dunia ini baik. Kalau kata dok mati, tuan-tuan sekalian, kita nak makan lagu mana? Duk sawah padi tu lagu mana? Nak minum lagu mana? Tak boleh nak bayang, kita berebut. Tak boleh nak ayang, tak boleh nak gambarkan lagu mana. Tapi dah Allah Ta'ala jadi molek. Allah Ta'ala, tujuan Allah Ta'ala sebut ni, Allah Ta'ala kata aku boleh menghidupkan, aku boleh mematikan. Maka itu kerja aku. Mu tengok, yuhyil arda ba'da mautiha. Allah menghidupkan bumi selepas daripada mati dia. Bumi itu asal dia tak ada benda, kemudian kita racung dah kering habis tak dalam kebun pesawit kita. Mampu pokok tu lama mana hidup balik. Ke mampu pas sudah hidup balik. Hidup kita tanam rupuk kalau boleh kita nak suruh licin maya belaka tau. Kabur tengok pokok jalai, pokok apa daun sekali ni. Kebun kita meseng, suruh-suruh racung pula. Mampu ke? Dah lama ni 2 minggu naik pula. Ni kat kita. Kat kita. Hak mati Allah Ta'ala hidupkan, hak hidup Allah Ta'ala matikan. Kita tengok tuan-tuan sekalian. Saya dah cerita dulu keadaan di tanah Arab, tuan-tuan sekalian. Bila musim hujan turun, maka dengan air itu Allah Ta'ala menumbuhkan tanaman macam-macam. Bila mari musim panas, Allah Ta'ala matikan pokok tu. Hidup mati, tuan-tuan sekalian. Ini tanda bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang mampu untuk menghidupkan semula manusia. Kalau kita ingat ayat yang ke-11, Allahu yabda'ul khalqa summa yu'idu. Allah yang memulakan penciptaan kamu, dan dialah pula akan menghidupkan kamu selepas daripada kematian. Dia akan hidupkan pula kita selepas.
wa kadzalika tukhrajun. Allah Taala kata, seperti itulah kami akan keluarkan kamu dari kubur. Penciptaan manusia ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala buat daripada tak ada kepada ada. Kemudian ada, mati. Mana mudah? Mana mudah? Hak ada dah kita adakan, atau hak tak ada kita adakan? Mana mudah? Mana mudah? Tuan-tuan kata mana? Hak tak ada, dia adakan. Tolong buat sekali. Tak, kita buat. Hak benda tak ada. Benda tak ada, buat kenapa? Tak ada. Maka tuan-tuan sekalian, tak erti nak buat kita lah. Mana nak buat? Benda tak ada. Benda tak ada. Tapi Allah Ta'ala boleh buat daripada tak ada kepada ada. Dah kita cokoh dah ada ni tuan-tuan sekalian. Payahkah bagi Allah setelah kita ada untuk mengadakan semula selepas pada kita mati? Tak payah dah bagi Allah. Tak payah dah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ni mari kita fikirkan keadaan ni. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Allah Ta'ala tahu. Percaya ke dah? Seolah-olah Allah Ta'ala gitu. Mau tengok balik ni, tanda kekuasaan aku, bukti kebesaran aku, tanda bahawa Allah Ta'ala ni Tuhan yang mampu untuk menghidupkan semula manusia. Mau tengok kekuasaan aku ni. Wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya. Siapa? Kekuasaan Allah. Apa dia? An khalaqakum min turab, bahawa dia menjadikan kamu daripada tanah. Nabi Adam alaihi salam, Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam daripada tanah. Banyak ayat-ayat Quran yang menyebut, hatta iblis pun dia nak menghina Nabi Adam alaihi salam. Dia kata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Memang betul kata iblis tu tak salah. Tapi dia menganggap tanah tu rendah, hina kedudukan dia. Bukan dia menipu. Mu jadikan aku, wahai Allah, daripada api, mu jadikan Adam daripada tanah. Memang banyak ayat-ayat Quran yang sebut bahawa manusia kita ni asal daripada Nabi Adam alaihi salam. Sebenarnya sebelum daripada Allah Ta'ala mencipta manusia ni, Allah Ta'ala suruh malaikat. Suruh malaikat Jibril mari ambil tanah di bumi. Ambil tanah nak cipta Nabi Adam, nak buat Nabi Adam ni, nak buat manusia. Jibril mari turun, bumi tak beri tanah. Bumi tak beri tanah. Sehingga bumi melekat kat Jibril naik, beritahu Allah Ta'ala, aku nak ambil tanah yang mu perintah tu, bumi tak bagi. Allah Ta'ala waktu turun malaikat Mikail. Tuan-tuan, turun Mikail nak ambil tanah, bumi tak bagi. Naik Mikail, beritahu pada Allah Ta'ala, bumi tak bagi. Sehinggalah Allah mengutuskan Israel. Israel turun. Israel ni malaikat maut. Malaikat maut turun, tuan-tuan sekalian, ambil tanah, bumi tak mau beri. Balah. Balah. Jibril tak balah, Mikail tak balah, dia tak lawan. Israel, malaikat maut, mari ambil tuan-tuan sekalian tanah, bumi pun tak mau beri. Tapi bumi Israel kata, Allah Ta'ala suruh aku ambil tanah. Dia ambil tanah. Sebab tu manusia ni, nyawa dia diambil oleh malaikat maut. Dia katakan malaikat maut itu ketua dia Israel. Malaikat Israel. Sebab tu Jibril dia tak boleh ambil nyawa. Mikail dia tak boleh ambil nyawa. Yang boleh ambil nyawa Israel. Ambil. Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Bahkan tuan-tuan sekalian, hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sekalian, kata Rasulullah SAW, Allah mencipta Adam daripada genggaman tanah yang diambil
daripada semua bumi. Dia ambil. Semua bumi. Dia ambil. Maknanya dia macam capu belakang. Capu belakang. Okey. Faja'a banu Adam ala qadril ard. Maka terciptalah anak Adam itu daripada keadaan bumi yang berbeza-beza. Qadrul ard, seperti qadar bumi itu. Ya, lagu mana bumi? Ja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad. Bumi ini, tanah ni ada hitam, ada merah, ada putih, tuan-tuan sekalian. Maka kita pun tengok, ada kita dalam ni, kulit kita lain-lain. Ya, lain. Kita dah pergi Mekah ke? Di Mekah kita tengok belaka. Nampak hak ni hitam lagu ni, hak ni hitam lagu ni, hak ni hitam mani. Hak ni bahasa hitam arang. Dah, maknanya tengok tu, putih pasal lain pula. Putih orang Belanda lain, putih orang Korea lain, putih orang Jepun lain, putih orang putih lain. Putih kau. Lain. Itu disebut dalam hadis tuan-tuan sekalian. Wal khabis wat tayyib was sahl wal hazn wa bayyana zalik. Tuan-tuan sekalian, dan ada bumi ni, dah hak yang diambil tanah tu tuan-tuan sekalian, diambil daripada tempat hak kurang molek, hak tak molek, hak molek ada belaka. Maka tercipta manusia daripada bumi yang sebegitu tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, asal kejadian manusia daripada tanah, kemudian daripada nutfah, daripada air mani. Tapi air mani itu kata alim ulama, dia juga adalah daripada tanah. Dia juga daripada tanah. Bagaimana daripada tanah? Sebab air mani itu hasilnya datang daripada pemakanan kita. Maka kita makan apa? Kita makan lembu, lembu makan rumput, rumput duduk atas tanah. Rumput itu makan saripati daripada tanah. Kita makan apa? Makan buah, buah daripada pokok, pokok duduk tanah. Dah makan apa? Makan roti, roti daripada gandum, gandum dalam tanah atas tanah, duduk tanah atas angin. Kenapa lagi kita makan? Semua tak ada benda yang kita makan ni tuan-tuan sekalian duduk atas angin. Semua daripada tanah belaka. Daripada tanah belaka. Maka tuan-tuan sekalian, an-nutfah air mani itu bila dia makan makanan, maka tuan-tuan sekalian, sebahagian makanan yang kita makan jadi tahi, waktu kita berok buat keluar. Sebahagian jadi darah daging, sebahagian lain jadi mani. Jadi mani. Maka tuan-tuan sekalian, daripada air mani itu, bila disenyawakan lelaki dengan perempuan, maka terhasillah manusia. Jadilah seketul darah, kemudian jadi seketul daging, kemudian jadilah satu lembaga. Keluar dia setelah 9 bulan 10 hari daripada perut mak dia lebih kurang. Maka tuan-tuan sekalian, begitulah manusia tercipta. Maka tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Summa idza antum basharun tantashirun. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Asal satu, kemudian jadikan Nabi Adam, jadikan isteri Siti Hawa. Ada pandangan yang mengatakan bahawa Nabi Siti Hawa ini dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Pandangan yang lain pula mengatakan bahawa Siti Hawa ni sebenarnya terjadi ataupun dijadikan oleh Allah daripada tanah, macam juga manusia, macam Nabi Adam juga. Ada pandangan itu. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kemudian berkembang biak daripada Nabi Adam, manusia yang bertebaran di atas muka bumi dalam pelbagai rupa dan berbagai bentuk tuan-tuan sekalian. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, jenis manusia. Dari jenis manusia yang dibuat daripada tanah.
ada daripada jenis manusia yang dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Itu pandanganlah, dengar. Dia tuan-tuan sekalian, jadi dia manusia laki puang ni dia lain tarikan dia. Kita tengok daripada jauh tuan-tuan sekalian tu kita kenal tu. Tengok jalan, kita tengok orang puang. Ya. Tengok dari belakang, kita tak tengok muka dia, kita kata orang puang. Tengok dari depan lagi lah. Kita tengok daripada belakang, kita kata orang lelaki. Sebab ada ciri-ciri dia. Ada ciri-ciri dia. Darah puang orang lelaki ni dia memang ada tarikan daripada awal lagi. Dan Allah Ta'ala ciptakan demikian. Daripada Nabi Adam dan Siti Hawa dicipta, Allah Ta'ala peristerikan Nabi Adam dan Siti Hawa dalam syurga. Turun ke dunia tuan-tuan, berpisah Nabi Adam dan Siti Hawa berpuluh tahun, kemudian dipertemukan dan dikahwinkan pula Nabi Adam sekali lagi di dunia. Maka tuan-tuan sekalian, di situ berputih. Ya, kalau kita pergi di Arafah, ada Jabal panggil Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang. Dikatakan di situ tempat pertemuan setelah turun ke dunia ni Nabi Adam dan Siti Hawa. Dia tidak jatuh setepat. Nabi Adam ni jatuh di India, di Sri Lanka. Siti Hawa yang terkena turun ni tu jatuh di Jeddah. Kemudian tuan-tuan mereka ini bermusafir, berkelana, jumpa-jumpanya di Arafah. Maka tuan-tuan sekalian, ini setengah pandangan mengatakan bahawa Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Baik, tuan-tuan sekalian, di situ tuan-tuan sekalian, diperistrikan Nabi Adam dan Siti Hawa ini, suami dijadikan suami isteri. Allah Ta'ala jadikan suami isteri ini tuan-tuan sekalian, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Sifat seorang, tak kira lah isteri ke suami ke, mereka berdua mesti ada mawaddah dan ada rahmah, kasih sayang, rasa kasih, rasa mesra, warahmah, sayang. Maka tuan-tuan sekalian, ini mesti ada di antara suami isteri. Bila tak ada ni, tak duduk sekali ya tuan-tuan sekalian. Tak ada mawaddah, tak ada rahmah, akan bercerai, pecah, pisah. Ya Allah Ta'ala jadikan suami isteri. Hari ini tuan-tuan sekalian, sebenarnya terlalu ramai orang yang bila mana mereka berkahwin, kadang-kadang atas dasar hawa nafsunya. Mungkin kata-kata yang keluar daripada mulut dia kasih sayang, tetapi tuan-tuan sekalian, hawa nafsu tu lebih besar daripada kasih sayang, yang menyebabkan tuan-tuan sekalian hilang kasih sayang apabila nafsunya telah dipuaskan. Telah puas dengan ni, mungkin dia hilang kasih sayang, dia hilang. Dia kasih sayang tu atas dasar nafsu. Bila begitu tuan-tuan sekalian, maka hilang kasih sayang tuan-tuan sekalian, hilang. Cari hal lain pula. Maka berlaku perceraian, kena kau tu, kena kau ni, maka tuan-tuan sekalian hilang. Bila mana mawaddah warahmah itu tidak wujud dalam diri satu keluarga suami isteri tuan-tuan sekalian. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Fikir tuan-tuan sekalian. Lihat, Allah Ta'ala buat. Yang muda-muda hendak menikah lagi. Hendak menikah lagi. Ingat ni. Hak menikah dah, dia ada dah. Hak menikah ada isteri dah ni, kena wujudkan semula mawaddah warahmah. Tapi kena belakalah. Jangan hak lelaki saja nak, hak puan tak ambuk. Hak puan tak ambuk, suami isteri lagi. Ini masalah. Dia balik pada agama. Asasnya ialah balik pada agama. Dah balik pada agama berat. Bila balik pada agama, inilah dia. Kasih sayang, mawaddah warahmah itu akan menjadi pengikat, pengikat suami isteri.
Ya, sebab itu tuan-tuan sekalian, bila ada mawaddah rahmah, orang duduk dalam rumah tangga, dia akan rasa tenang jiwanya. Dia akan rasa, tuan-tuan sekalian, ujian tak boleh nak lari. Jangan duk fikir tuan-tuan sekalian, kita dah sebut pasal ujian Allah Ta'ala. Piramli khabar, Piramli kata apa? Sedangkan lidah lagi tergigit. Nah, lidah lagi tergigit. Dah saya kata mana, lidah dah dekat gini sama, pisah dak tapi gigit lagi. Nah, tapi itu asal garam kehidupannya, akhirnya akan kembali. Sebab apa? Ada mawaddah wa rahmah itu tadi. Tu fikir tentang itu. Allah Ta'ala sebut lagi, saya sebut cepat-cepat wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, dia menjadikan langit dan bumi dan berbeza-beza bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya pada demikian itu menjadi tanda bagi orang-orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Kita tengok langit dan bumi, itu satu hal yang selalu disebut acak kali tuan-tuan sekalian kepada kita. Allah Ta'ala jadikan itu tanda kekuasaan Allah. Kita tengok ikhtilafu alsinatikum, berbeza bahasa. Orang Ulu dengan orang Patah lain bahasa dia. Bahasa Melayu juga, dialek dia lain. Cakap kenal orang Patah, ni orang Ulu ni. Orang Ulu pula kenal, ni orang Langgar dengan orang Betuk lain. Betul ke tak? Betul sungguh. Orang Langgar lain cakap, orang Betuk lain cakap, orang Kampung Telaga lain cakap, orang Kuala Puan lain cakap. Kena perhati molek. Dia ada benda sikit beza. Lain. Sini setepak yang Ulu Melaka. Nah, Allah Ta'ala jadikan berbeza. Gi alik Kelantan lain, alik Besuk Setiu lain dah. Bunyi tanda lain dah. Besuk lain dah. Nah, gi sampai ke Kelantan lain dah. Naik pula ke Perlis lain dah. Nah, Perlis ada pula beza dia pula dengan Perak, dengan Penang. Dah. Lain. Gerak pula sampai ke Johor, gi Negeri Sembilan. Bila malah mari cerita Negeri Sembilan dah. Deng tu beli lembu tu. Tak tengok malah lah. Tak tengok. Bagus bawa ni. Duk zikir Allah Ta'ala. Tak salah tengok diri, tengoklah. Nah, masa tu tengok sama keluarga timbul mawaddatan warahmah. Nah. Tengok sama tengok. Nah, cerita Haji Bakhir tu. Nah, anggap tengok juga tu. Tapi cerita kan bahasa dia. Tu siapa salah? Tuan-tuan dengar dialek Pahang lain. Saya tak erti mana nak ajuk, tapi kalau dengar saya tahu. Nah, pergi ke Melaka. Kalau Melaka dengar cakap kita tahu dah. Dengar dia maki kita tahu dah. Ni orang Melaka ni. Ya, dia cara dia. Dia cakap gitu, nak kan? Nah, macam orang Terengganu cakap bodoh apa semua dah. Dia pada kat style gitu. Kadang-kadang benda tu benda dak molek. Tapi pada dia daklah jadi uduh sangat. Pergi sampai ke Johor, lain pula. Tuan-tuan sekalian, hatta kalau pergi sampai Johor dengan Singapura, dia lain dah lain. Tu baru bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ikhtilafu alsinatikum. Kita tak pergi bahasa Siang, bahasa Tagalog, bahasa Vietnam, bahasa Kemboja lain tuan-tuan sekalian. Pergi Korea, Jepun, Cina. Allah, dah nak kata apa lah tu. Tu bunyi gitu dia kira. Pergi Takhanu pula tuan-tuan sekalian, alik ke Rusia ni macam-macam pula. Pergi alik orang putih pula lain pula. Orang putih Amerika Selatan dengan Amerika Syarikat lain. Pergi Belanda, Jerman lain, Colombia lain, Chile lain. Maka tuan-tuan sekalian, bahasa itu sendiri Allah Ta'ala ciptakan kepada manusia. Warna kulit, alwanikum, warna kamu, saya dah sebut tadi, warna yang bermacam-macam. Kita tengok, ini tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, inna fi dzalika laayatil alimin. Ini semua ni sesungguhnya ia pada yang demikian itu. Ada apa tanda-tanda tadi yang Allah Ta'ala sebut tu,
la ayat. Okay? Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berilmu. Orang duk fikir, orang duk renung. Maka kalau kita renung Allah Ta'ala ciptakan manusia. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, sekadar itulah untuk malam ni. Jadi kita balik renung-renung perkara ni tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan ia akan menambahkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan lebih yakin dengan kewujudan Allah, yakin dengan kebesaran keagungan Allah, yakin dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita cuba untuk lihat dan renung perkara ini, dan insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi hidayah petunjuk kepada kita semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dimuliakan Allah, hari Sabtu malam Ahad, insya-Allah Profesor Dr. Basri Ibrahim akan menyampaikan kepada kita kuliah maghrib di Masjid Kampung Butu. Pakak marilah belaka dan sebar-sebarkanlah kepada rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, insya-Allah. Wallahu a'lam.